Perkataan warning. Sebab tu Imam Bukhari rahimahullah menutupkan kitab sahih dia dengan hadis ni. Kalimatani khafifatani 'ala lisan thaqilatan fil mizan. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Maka kita ngaji malam ni, Nabi kita royak kata tasbih kita, takbir kita, tahlil kita, tahmid kita, ni kita kata subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala ilaha illallah. Saat ni tu pahala ya seperti apa? Seperti sedekah. Gapo hak kita nak? Apabila pahala seperti sedekah ni tak ada dah lah. Sebab itulah kita apabila kita jumpa dengan orang aling-aling, dia kata awak geno awak ni nampak tak segar mana, geno ni awak nampak rezeki tak murah mana, rezeki tak laris mana, geno ni awak nampak kering, nampak tubuh ni nampak tak ada basah, nampak muka tak ada cahaya masalah. Maka hak ia nasihat kepada kita mula-mula sekali ke apa? Kita hendaklah zikir terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, istighfar terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hak wasiat utama bagi mereka itu kepada kita, iaitu kita menghidupkan amalan sedekah. Sebab as-sadaqatu tudfi'u ghadab Rabb. Iaitu sedekah nak ni tu nak memadamkan marah Allah Subhanahu Wa Taala terhadap hamba. Atau hadis sabit lagi. Hadis saat ni nak menghapuskan kesalahan yang ada. Mana kan hai tanan sama tidak lop lang mun tincak mun manut. Mana tak kita sedekah? Sedekahnya mana pun tak apa. Kita pergi kepada majlis ilmu, dah kita tengok nampak tong dak ada. Orang duk minta derma, nak bayar gapi, nak bayar go tempat sewa ke apa ni, kita tengok tong. Janganlah kita bakhil dak tadi kita nak keluar tu bet skop tak apa dah. RM1, RM10 pun tak apa dah. Supaya kita apa ni boleh beramal amalan tersebut, supaya boleh manfaat pada diri kita, bahkan ia tak ada kepada orang lain pula. Nampak tak? Tu dia. Lepas tu kata lagi wa amru bil ma'ruf sadaqatun wa nahyu 'anil munkar sadaqah. Maka amalan hak suruhkan dengan cara baik dan larikan dengan cara larikan perkara mungkar, ini adalah apa ni? Adalah termasuk, kalau kita boleh beramal, termasuk dalam amalan sedekah juga. Cuma yang beza dengan saat ni, al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar fawaiduhuma yata'adda ila ghairi. Kalaulah kita suruhkan perkara baik, tiba-tiba benda kita suruh keluar tu baik pada hati kita ikhlas, dengan tidak ada nak gapo-gapo daripada mad'u kita, tiba-tiba ia dipakai perkataan kita royak, ia turut, ia amal benda kita royak. Banyak mana kita boleh, banyak mana seolah kata ganjaran hak kita boleh dapat tengok. Dia nampak kita satu bucuning je. Tetapi kita tengok kata apabila sebaliknya fawaid tu faedah saat ni tu kembali kepada diri sebagai da'i, dan kembali juga faedah kepada mad'u. Bukan amalan lazim tapi mutaaddi. Begitu juga kita tegah dengan cara mungkar. Kita nak tegah cara mungkar. Cuma al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, ia kena tengok juga. Sebab tu ulama kita duk tambih semua. Kita tengok kata sebagai hijau yang besar. Sebab tu Tuhan royak dalam Quran kata kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah sebaik-baik ummah. Kita ni umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai sebaik-baik ummah. Sebaik-baik ummah. Mana kata sebaik-baik ummah? Quran turun di atas kita sebagai khulasah, sebagai kesimpulan bagi kita semua hak turun pada langit. Dan kita tu boleh duduk belakang para nabi kita sebaik-baik nabi. Orang mari hajar nabi iaitu Jibril sebaik-baik di alam malaikat. Maka kita kata kita ni walaupun kita mari belakang, tetapi
Allah Subhanahu Wa Taala royak tu kamu sebaik-baik ummah. Sebab tu di hari akhirat esok di pada mahsyar, walaupun kita mari belakang umat yang datang kama dia, tetapi apa pada mahsyar dibangkitkan semua duduk belakang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak? Itu adalah kebesaran. Kita patut bangga kita duduk dalam syariat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai sebaik-baik syariat. Nampak tak tu? Maka kita tengok di sini khija ta'muruna bil ma'ruf wa tanhaw 'anil munkar. Saat itu ia ada dawabit. Ia ada lakin, ia ada kodkin dia. Ia ada prinsip yang kita kena belajar juga. Kadang-kadang kita nak cegah kabuna munkar, tetapi da'i nak tengok juga apabila kita tegah, kalaulah mudarat tu lebih banyak daripada manfaat, kita tak boleh tegah lagi. Nampak tak? Supaya juga kita nak suruh saat itu, kalau balik manfaat lebih pada mudarat, suruhlah. Tu dia. Ini apa panggil khija yang semulia-mulia khija yang Tuhan nisbah kepada umat ni sebaik-baik umat. Khija yang ni ta'muruna bil ma'ruf wa tanhaw 'anil munkar. Nabi kita royak kata suruh dengan cara ma'ruf, suruh larang cara munkar saat ni tu pahala ya seperti apa? Seperti sedekah. Adapun kita tilik kepada satu pihak lagi kata, adakah suruh dengan cara makruf dan larang cara munkar saat itu ada wajib? Adalah fardu? Kalau fardu saat itu fardul ain ke fardul kifayah? Maka khilaf panjang di antara para alim ulama kita. Tetapi hak kita nak menetap di sini, kalaulah tempat itu tidak ada pendakwah langsung, maka tiba-tiba kita mari, kita sore je yang boleh menyatakan hukum ni, maka kita sebagai fardu ain di atas kita kena royak hukum. Kena menyatakan, kena suruh dengan cara molek, kena lari dengan cara yang jadi mungkar. Nampak tak tu? Tu dia. Maka kita tengok di sini ni, apabila kita tengok daripada benda-benda yang kita bila saat ni tu bila daripada sama ada doa apa baik, sama ada baca apa baik, sama mengajak kepada agama Allah, suruh dengan cara molek dan lari cara daripada perkara yang dimungkar, dan beri nasihat dan tunjuk jalan kepada orang hak tak betul jalan. Maka ini termasuk perkara apa? Perkara a'mal khairiyah. Benda yang benda baik. Maka semua saat ni kita sebut saat ni tu pahala dia seperti sedekah. Maka apabila sahabat tu kita tanya, kalau gitu kita boleh buat juga seperti kaya tak dibuat ya Rasulullah. Suka. Kita tengok bijak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam masalah nak didikkan para sahabat dia. Tiba-tiba kita tengok ada satu hadis lagi tu mereka itu jadi boleh buat juga seperti orang sesat boleh buat. Orang sesat ni sekadar boleh buat amalan badaniyahnya, tiba-tiba mereka tu buat ni lagi, keluar zakat lagi, boleh zikir lagi, boleh buat hak zikir sedekah tu lagi. Mari mengadu pula pada Nabi, ya Rasulullah, mereka tu zikir juga ya Rasulullah. Kata subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala ilaha illallah wala ilaha illallah. Dia kata juga Rasulullah, kalau itu sedap ya pada kita ya Rasulullah. Maka di situlah Rasulullah kita tanya tu, dzalika fadlullah yu'ti man yasha. Demikian itulah kelebihan Allah Subhanahu wa taala yang nak bagi kepada siapa-siapa dia khandak. Tu tak nak tewah lah. Siapa situ tu salah sut terik dah lah. Nampak tak? Tu dia. Semaya amalan badaniyah pun dia boleh tunai, puasa pun boleh tunai, zakat pun boleh tunai, sedekah tatawuk pun dia boleh tunai. Kalau gitu, orang hak Tuhan takwi harta saat ni tu dia tu di atas lah. Tu dia. Hak tu dipanggil kelebihan yang Tuhan nak uwi kepada seorang. Sebab itulah apabila kita kata subhanallah, automatik kita wipah dalam diri kita kita wipah dalam diri kita kata apa? Kata apabila kita kata subhanallah saat itu seolah kita menyucikan
usabbihu subhanallah. Usabbihu subhanak. Aku menyucikan sebagai menyucikan kamu ya Allah. Menyucikan apa? Menyucikan daripada sifat kekurangan. Tu dia, kita kata subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jangan kata saja, sila tik. Gambar tik di hati kata no. Kata aku sedang duk menyucikan Allah Subhanahu wa taala daripada sifat kekurangan. Sifat kekurangan hak kita nak tahu daripada mana? Hak dia lah royak sendiri, kata dia saat ni royak atau dia saat ni sifat kekurangan di atas dia. Jangan pandai-pandai kita makhluk lagi royak. Nampak tak? Apabila kita kata subhanallah, seolah kata kita menyucikan Allah pada sifat kekurangan dan kita mendewakan dia dan kita memeliakan dia. Menyuci daripada apa? Daripada menyungutukan dia. Kita tak sembah Allah lain pada Allah Subhanahu wa taala. Daripada apa lagi? Daripada kata dia tu mempunyai anak, dia mempunyai bapa, dia tu mempunyai apa? Semih. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhan itu tidak ada semih. Dan begitu juga Tuhan la niddalah, tidak ada upama, tidak ada benda nak sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Nid bermakna did gulawai. Maka fa anta tanazzaha Allah taala an kulli naqsin wa aib. Hadha huwa fa'id tasbih. Maka apabila kita kata subhanallah, subhanallah, maha suci Allah. Tapi orang sufi ni setengah-setengah dia kata subhani, subhani. Itu panggil kata keluar tubik daripada aliran ahli sunnah lah tu. Keluar tubik daripada aliran ahli sunnah. Hak Nabi suh kata subhanallah, maha suci Allah. Seolah kita gambar tasawur di otak kita. Alhamdulillah. Di otak kita kata no, kata Tuhan tu maha suci. Suci daripada apa? Suci daripada sifat kekurangan. Daripada sifat-sifat Tuhan nafikan daripada diri dia sendiri. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tuhan saat itu bersifat dengan mukadimah tidur dan tidur. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhan tidak mempunyai anak dan bapa. Kata lagi benda-benda hak apa dah? Hak jadi kekurangan. Sebut kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Maka begitu juga kita kata Allahu Akbar. Apabila kita kata Allahu Akbar, saat itu tu kita wisilah di hati kita kata semua urusan Tuhan besar belaka. Tuhan tu yang menjadikan cakrawala makhluk ini ni hak lain lagi tu hina belaka. Maka kita duduk dapat Tuhan, kita tu seolah tahlu. Tuhan tu besar. Alhamdulillah. Sikit dah. Kita tengok di sini. Maka kita apabila kita kata Allahu Akbar, seolah kita istihdar, duk sila di hati kita, gambar tasawur di hati kita kata semua urusan Tuhan saat itu besar belaka. Sebab tu apabila kita bunyi orang baik Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita sahut lalu. Sebab apa? Sebab no ayat tu Tuhan yang maha besar. Semua arah Tuhan, suruh Tuhan. Kita kira tu besar belaka. Jangan kita pandai kata di lidah saja tapi pelaksana kita tak pandai nak buat. Baik itu juga kita tahmid. Kita puji. Mustahak bagi Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita puji itu, kita menzahirkan syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka seteruslah, hinggalah seterus. Mana tak semua azkar saat itu menepati apa? Menepati pahala sedekah. Cuma ulama riwayat atau as-sadaqatun naw'an. Sadaqatun lazimun wa sadaqatun af'aluka yata'adda ila ghairi. Itu dia. Kata di sini, habis itu ulama kita kata as-sadaqatu naw'an. Minha ma yakun naf'u muta'addiyan ila ghairi kal amri bil ma'ruf wan nahy anil munkar wa minha ma yakunu naf'uhu qasiran alaih, iaitu perbuatan yang manfaat saat itu tu tertentu di atas diri saja, seperti kita zikir saat ni, seperti kita makan dengan kita niat yang salihah.
Kadang-kadang perkara yang haruh. Perkara yang haruh. Seperti kita kata, kita makan dan minum. Asal makan dan minum tu bukan wajib. Bukan sunat, bukan makruh, tetapi asal yang haruh. Tapi kalau kelah benda haruh, kita kait dengan kita niat. Aku makan ni supaya nak gagahkan hadir majlis ilmu. Boleh pahala. Aku minum ni supaya aku duduk dapat majlis ulama saat itu tak dahaga. Gapo dah? Dapat pahala. Tapi kalau minum sekadar kata tak ada niat gapo, sekadar nak hilang dahaga, tak boleh pahala sebab ia benda mubah. Tapi kalau kita niat, kait dengan niat itulah baru dapat anta boleh sawab. Yata'allaqu bihadhil af'al sawabun. Tu dia. Itu kita bahas itu dah. Maka sedekah-sedekah ni tubik dua itulah hak ulama kita bagi, iaitu yang pertama manfaat saat itu tu jadi ia ta'adda. Mana ternata pergi kepada orang lain juga, bukan untuk diri saja. Kadang-kadang hak untuk diri je. Perbuatan untuk diri je. Kadang-kadang perbuatan demoning boleh tolong orang lain pula. Tu dah. Tu dia. Ini panggil tahu benda yang kita patut kita kena faham lah. Patut kita kena faham di sini. Habis di situ. So lagi kata wa fi bud'i ahadikum sadaqah, dan pada jimuk salah satu seorang daripada kamu maka pahala seperti sedekah juga. Nabi royak. Qalu, tanya mereka itu sahabat, wahai Rasulullah, alangkah datangkan jimuk seseorang pada kami itu gunakan syahwat dia, ada padanya ganjaran? Adakah kita orang panggil kata kuamsuk rareng daripada seorang saat ni tu seolah kita guna syahwat kita tu kepada dengan isteri kita tu guna syahwat lagu tu boleh pahala ke ya Rasulullah? Dia tanya gitu. Qala ara'aytum law wada'aha fil haram akana alaihi wiz. Nabi jawab tu, alangkah mu tak tengok kalaulah mu pergi letakkan bukan tepat dia dapat dosa ke? Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajr. Kalaulah mu faham kata kalau kita pergi jimuk bukan tepat hak patut kena jimuk, iaitu jimuk haram, maka mu dapat dosa. Begitu juga kalau kita diletakkan, dijimukkan benda hak halal saat ni tu nascaya kamu akan dapatlah ganjaran. Di sini Nabi jawab dengan qiyasul aks. Qiyasul aks apa mana? Mana kata apa belum faham masalah ni, sini pun sepa tu. Nampak tak? Apa belum faham sana, sini pun sepa. Tu. Itu ni orang panggil Nabi guna masalah qiyas. Nabi guna masalah qiyas. Ni kita ni sedikit saya nak taklid di sini dah. Mana kata kita ahli sunnah wal jamaah ni tak pernah engkar masalah ijma' dan qiyas. Dan setengah-setengah daripada saudara kita yang zalimkan diri dia sendiri, apakah lagi yang zalim pula kepada saudara hak tak sepaham dengan dia ni, dia dak royak kata kan, dia faham dengan otak buruk dia kata orang hak tak faham supaya hurai tu engkar ijma' dengan qiyas. Nak pakai Quran sunnah ya faham ni. Dia tak faham tu. Dia tak faham. Kita tak awak ni, apabila awak kecek lagu ni, awak dok malam midah haji, kecek bahji lah. Lagi kecek bahji. Asal kecek lah masalah masadir al-islami. Orang kerti belakang. Orang sunnah tidak satu hari, tidak satu majlis pun kata turut Quran dengan sunnah dengan menghampakan ijma' dan qiyas. La. Cuba kamu pergi tengok orang yang belajar di jamiah tempat mereka itu belajar. Adakah dia belajar masadirut tasyri' pada Quran sunnah saja? Sedangkan kita kata di sana tu belajar mereka itu dalam mazhab Hambali. Fardu kita kata. Mereka itu dalam mazhab Hambali, mereka itu guna juga al-ijma' wal qiyas dan qaulus sahabi. Dah jangan duk mai kita kata ada sekarang ni saudara kita ada setengah-setengah lah kita kata terutama hak duk wahji tu. Hak duk wah syarikat haji tu. Gapo nama gapo tu? Dulu tu napa duk ngajar dalam masjid besar.
Tetapi dia zalimkan diri sendiri dia ya atau nak ikut Quran dengan sunnah. Pas mana ijma' qiyas? Tak ada. Orang kita faham cacin kata turutkan Quran dengan sunnah, maka dari ajaran Quran dengan sunnah tu baru keluar ijma' dan qiyas. Kita nak qiyas lagu mana kalau misalnya tak ada oleh Quran, tak ada oleh hadis? Boleh nak guna tu masalah qiyas. Tak qiyas ada rukun, ada syarat ke? Tu kita tengok atau apabila kita tengok masalah qiyas, yang kena ada asal, yang kena ada furu', yang kena ada illat, yang kena ada hukum. Maka kita tak asal tu gapo? Asal tu maqisun alaih. Kita furu' satu qiyas saat itu kita nak qiyas di atas gapo? Qiyas di atas asal hak duk dalam Quran dan hadis. Itulah. Maka apabila kita kecek nak turut Quran dan hadis, ijma' qiyas dah tu dah lah. Tak faham. Kita tengok atau setengah-setengah tu tak faham. Tapi dia tak faham tu, dia kata kok orang tak faham. Hak ni berat ni. Tu dia. Siapa-siapa nak sakit kepala. Nak tengok dulu atau takut dia tumbuk kelik aku Allahu Akbar. Kecek masalah haji dah demo tu. Nak nego, nak gapo, tapi masalah agama nak kacau lah. Dah kita nasihat saudara kita. Tak ada panah 5 lening, tapi nak ayat tu apabila demo tu bukan midai, demo kecek tu orang nampak zahir lah kata demo nak muncul ya. Lah mana tu ada kul kulayut kul salobai mereka itu tu nak muncul ya benarnya. Kita tengok kecek dalam masalah pun. Kecek masalah ingkar sunnah. Tapi padahal masa sama, waktu bik Isa, nak tell orang khilaf dengan dia. Padarah. Kami pun ngaji supaya kamu belajar. Bahawa ketinggi dah kamu pun lagu mana tahu. Nampak lah tu? Kita jangan takabur sangat. Dah, kecek gapo ni, kita kena ingat. Cik kata, nirafa yang mifa, orang aling dah ada lagi orang aling. Jangan kita pergi tuduh ke orang. Dah, kalau kita kecek ni kadang-kadang ambilkan kebaikan tu, masuklah kecek kita habis. Tapi keburukan kita tak pada saudara kita semua. Kena insaf tu. Jadi kita kena adil. Kita kena buat adil dengan saudara kita. Tak boleh kita zalim kepada dia. Dia raya atau kami ikut Quran dan sunnah. Dengar luhur raya lagu mana. Para syuyuh, kitab-kitab mereka itu adakah duk ngajak dalam kitab-kitab mereka itu tu ngajak semua membatalkan ijma' dan qiyas, tapi mereka itu kecek dengan cara lek kata Quran dan hadis. Maka ajaran hak pecah tubik daripada Quran dan hadis tu ijma' dan qiyas dah lah sebagai masdarun min masadir tasyri' al-muttafaqun alaih, bukan mukhtalafun fi. Tu orang belajar belaka, tapi kadang-kadang benda hak kita tak kecek ni kadang-kadang demo tak tahu. Demo duk tengok kata nak tu fok ni tak sepakat ijma' dengan hadis ni. Ijma' dengan qiyas nak pakai Quran dengan hadis je. Jadi ulama duk buat ni ijma' dengan qiyas. Kamu berhasilak. Kamu berhasilak. Boleh YouTube balik lah. Boleh YouTube balik. Kami cabar kata dalam kitab mana hak mengajak semua membatalkan ijma' dengan qiyas. Tapi kita kena ingat juga nak pakai qiyas pun ya di sana ya ada qiyasun fasid wa qiyasun sahih. Qiyasul fasid wa qiyas sahih. Tapi kalau kita qiyas masalah nak buat wisasa, kalau kita guna bab qiyas, kita pergi qiyas bab semaya dengan haji masalah. Cuba kita tengok tarikh sikit ngaji tak tarikh tasyri'. Fardu semaya dengan fardu haji tu mana hak dulu hak dia? Nak pergi qiyas hak nung di atas haji lagu mana? Supaya masalah tu, masalah niat dengan lafaz tu. Masalah niat dengan lafaz tu. Dia kata walaupun ada pendapat ulama, tapi kita tengok atau duk qiyas bab masalah niat lafaz tu, qiyas di atas lafaz Nabi hajar masalah haji. Itu masalah kita tengok tu qiyas tu tak apa nak betul mana. Sebab apa? Sebab semaya tu ya fardu belum pada haji lagi. Dia masuk dalam bab dia panjang dah. Tu dia. Cuma kita nak royak atau apa ni? Nak royak atau masalah atau kita duk royak kata mereka tak pakai ijma' dan qiyas tu memang tak betul. Memang tak betul jalan. Memang hak ni syarat pun 100% demo kecek saat ni tu tak tengok alasan orang lain. Bekuk mata, tengok mata sebelah, mata dah dua tengok sebelah. Tu dia. Maka di sini dah tepat hak ulama kita salah satu juga ambil ke apa ni? Ambil pada hak Nabi qiyas di sini sebagai nak menunjuk dalil qiyas boleh.
Nabi nak qiyas masalah tanah. Kalaulah kita letakkan benda tu tak kena pada tempat, dapat dosa. Kalau kita tak kena pada tempat, dapat pahala. Nampak tak? Kalau orang kahwin, jimuk, kena di atas jimuk isteri dia, dapat pahala sedekah. Kalau lagi dia jimuk bukan isteri dia, dapat pahala, dapat dosa, lagi kena diiqab. Tu dia. Maka di sini dah membenarkan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ayat atas masalah jimuk tu, jimuk isteri tu pun menepati pahala sedekah. Apakah lagi kita tahu fawaid dia, apakah lagi kita sila pula gapo qasak kita. Kita jimuk ni supaya nak keluarkan zuriat salihah, supaya nak banyakkan ummah, supaya nak gapo ni, supaya nak tengokkan Islam saat itu boleh subur. Tu orang panggil terhenti di atas niat-niat masing-masing. Apabila kita niat lagu tu, nescaya dapatlah pahala sedekah seperti Nabi kita wayak di dalam hadis yang ke-25 ni. Maka malam ni kita tengok panjang dah. Mudah-mudahan kita dapat faedah daripada apa kita belajar malam ni. Tak banyak ataupun sikit. Jangan kita tinggal belaka. Maka sekadar sajalah aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun ibad wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.